Okey, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cikgu. Okey. Semua pelajar sihat Cikgu. Sihat, Sihat sihat. cikgu, sihat. Semua dah makan? Dah cikgu. Okey. Untuk topik pembelajaran kita pada minggu ini, di dalam slide ni ada 3 gambar. Okey, berdasarkan 3 gambar ni, apa yang kamu faham tentang gambar ni? Apa aktiviti yang mereka lakukan? Ada gambar turning. Turning, okey, betul. Lagi? Saya dapat turning je. Mesin lari. Mesin lari. Okey, betul. Tepat ya, Fendi. So, untuk pembelajaran kita pada minggu ini, kita akan belajar tentang mesin lari. So, apa itu mesin lari? So, mesin lari ni digunakan untuk melarik ataupun mengkikir besi ataupun bahan yang berbentuk silinder untuk dijadikan suatu produk. Okey, ini adalah salah satu contoh produk yang dihasilkan oleh mesin lari, iaitu dumbbell, gear dan juga kayu baseball. Saya nak tanya Hanif, apa lagi produk yang dihasilkan oleh mesin lari selain daripada 3 gambar ni? Okey, cikgu bagi hint lah. Selalunya produk yang dihasilkan ni adalah berbentuk silinder dan diperbuat daripada besi. Set chest. Set chest. Okey, betul. So, ini adalah contoh-contoh lain yang dihasilkan oleh produk mesin lari. Okey. Chest, duit sealing, drive shaft, peluru, crankshaft dan juga piston. Dan akhir sekali adalah valve. Okey, ini adalah subtopik pembelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu pendahuluan, menerangkan tentang definisi mesin lari, proses mesin lari. Kemudian yang kedua adalah belajar tentang jenis peralatan mesin lari. Dan yang ketiga, jenis-jenis mesin lari. Terdapat mesin lari jentera, mesin lari pengeluar dan mesin lari CNC. Oh, automatic. Dan akhir sekali kita akan belajar bahagian di mesin lari. Okey, pendahuluan. Apa fungsi mesin lari? Okey, menghasilkan bentuk silinder dengan cara bahan kerja yang berpusing pada bindu atau puncak, sementara mata alat membuat pemotongan ke arahnya. Nampak gambar? Okey. Bindu ni adalah gambar di atas, gambar yang di atas ni. Nampak tak? Nampak. Nampak? Okey, fungsi dia adalah untuk memegang bahan kerja. Dan juga mata alat adalah gambar yang di bawah ni. So, di dalam mesin lari terdapat 9 operasi ataupun teknik melarik, iaitu melarik permukaan, facing, melarik lurus, melarik tetangga, melarik penirusan, mengulir dan menggerudi. Tapi untuk kamu semua, pelajar form 4 kan? Hello? Ya cikgu. Okey, Ada, untuk pelajar form 4, Ada cikgu, ada. 6 jenis proses ataupun teknik yang dilakukan di dalam mesin lari, iaitu melarik permukaan. Dia akan mengkikir bahagian atas dan bawah silinder. Kemudian ada melarik lurus, melarik bahagian sisi silinder dan melarik bertangga, di mana menjadikan bentuk bahan kerja kita itu adalah bentuk tetangga, dan melarik penirusan. Kalau melarik penirusan ini, kalau kamu tengok gambar atas ni, ada nampak tak? Nampak. Nampak ya? Ada sudut kan? So, melarik penirusan ni adalah melarik secara condong ataupun menjadikan bahan kerja kita itu bentuk macam kod. Kemudian yang kelima adalah mengulir. Mengulir ini adalah untuk menjadikan bahan kerja kita mempunyai bentuk berbenang ataupun macam ada bentuk skru. Dan akhir sekali adalah menggerudi. Okey, jenis-jenis peralatan yang digunakan. Okey. Terdapat 6 jenis peralatan yang digunakan di dalam mesin lari. Okey, yang pertama adalah spanner. Spanner ni digunakan untuk mengetatkan mata alat ataupun melonggarkan mata alat.
Kemudian pembaris dan vernier caliper digunakan untuk mengukur ketepatan diameter, panjang dan lebar bahan kerja. Yang ketiga adalah keluli. Okey, keluli ni digunakan sebagai bahan kerja kita untuk menghasilkan sesuatu produk. Dan yang keempat adalah mata alat. Okey, mata alat ni dibuat daripada keluli karbon dioksida di mana untuk memotong ataupun mengkikir bahan kerja. Dan akhir sekali adalah coolant. So coolant ni digunakan untuk menyejukkan bahan kerja kita di mana untuk mengelakkan daripada mata alat kita terbakar ataupun patah. Okey, ini adalah peralatan keselamatan yang digunakan di dalam bengkel larik. So yang pertama adalah kacamata keselamatan di mana untuk melindungi mata kita daripada terkena serpihan besi. Kemudian baju bengkel untuk melindungi badan kita daripada terkena serpihan besi, kasut bengkel dan juga emergency stop button. Emergency stop button ni digunakan untuk menghentikan mesin ketika berlaku kemalangan ataupun mesin itu tidak boleh dihentikan. So cikgu nak bagi satu pesanan ringkas, kalau boleh pelajar-pelajar diminta untuk melipat lengan baju bengkel ketika masuk ke dalam bengkel larik kerana boleh menyebabkan kecederaan. Di sini ada beberapa video. Okay, ada satu video di mana seorang pekerja Rusia tidak melipat lengan baju mereka dan boleh menyebabkan kecederaan. Nampak tak? Ke lag ke? Nampak tapi lag sikit. Lag sikit So ini adalah merupakan video yang mempunyai kecederaan ringan lah di dalam bengkel larik. Yang lain tu semua kecederaan berat. So sebabkan kamu underage, so cikgu tak bagi tunjuk. Underage kat ada anti cikgu. Underage. Cikgu boleh beritahu ke contoh-contoh yang kemalangan besar dekat bengkel larik? Contoh ada siapa yang putus jari ke apa? Setakat ni memang banyak lah. Putus badan pun ada. Kau putus badan? Tak boleh tunjuk lah. Nanti ada takut murid muntah. Saya lepas ada murid muntah. Sem lepas? Ke tahun lepas? Silap. Tahun lepas tu lepas. Cikgu mengajar mana ni? Cikgu pindah sekolah baru. Sorry. Teruskan cikgu. Okey, kita dah masuk topik yang ketiga kita di mana kita akan belajar tentang kategori mesin pelarik. Okey, terdapat 3 jenis mesin pelarik yang digunakan di dalam kilang ataupun industri pengeluaran dan pembuatan. Okey, yang pertama adalah mesin pelarik jentera. Mesin pelarik jentera ni digunakan di dalam bengkel-bengkel kecil dan syarikat-syarikat pengeluaran yang kecil. Dan yang kedua adalah mesin pelarik pengeluaran. So mesin pelarik pengeluaran ni digunakan mostly dalam kilang-kilang untuk menghasilkan produk dengan lebih cepat berbanding mesin pelarik jentera. Yang ketiga, mesin pelarik CNC. Mesin pelarik CNC ni digunakan pada kilang-kilang yang besar seperti kilang-kilang pemotoran ataupun kilang yang buat kereta di mana dapat menghasilkan produk yang lebih tepat dan juga mencapai matlamat dia. Okey, kita tengok pada mesin pelarik jentera. Mesin ini dikenali juga sebagai mesin pelarik konvensional. Kerja melarik arm dan juga pelbagai fungsi, pelbagai saiz yang membolehkan juruteknik mesin melakukan kerja-kerja melarik di pelbagai industri kejuruteraan. Mata alatnya boleh ditukar-tukar mengikut bentuk-bentuk produk yang dihasilkan. Okey, kalau kamu nampak gambar silinder atas ni. So fungsi mesin larik jentera ni, mata alat dia terletak kepada kawasan X-axis dan juga Y-axis.
Di mana kawasan itu dikikir daripada X-axis dan Y-axis. Kelebihan mesin pelarik jentera ni boleh membuat pelbagai produk, tapi kekurangan dia proses untuk menghasilkan produk itu sangat lambat. So tidak sesuai lah untuk kilang-kilang menggunakan mesin pelarik jentera ni. Kemudian ada mesin pelarik bangku. Okey, mesin pelarik bangku ni dikategorikan juga sebagai mesin pelarik jentera, tapi dia bersaiz lebih kecil daripada mesin pelarik jentera biasa. Mesin ini digunakan untuk menghasilkan produk lebih kecil. Okey, mesin pelarik pengeluaran ni dikenali sebagai mesin pelarik khas. Okey. Mesin pelarik khas digunakan untuk kerja-kerja melarik khas seperti produk besar dan panjang seperti mata gerudi minyak untuk industri oil and gas, syaf hidrolik, jentera kren, roda kereta api dan banyak lagi. So mesin pelarik khas ni kelebihan dia adalah menghasilkan produk dengan lebih cepat, tapi kekurangan mesin pelarik khas ni dia dapat membuat spesifik, bentuk yang spesifik, tidak boleh ubah kepada bentuk lain. Kemudian kita akan masuk kepada mesin pelarik ketiga kita, iaitu mesin pelarik CNC. Mesin pelarik CNC ni dalam bahasa orang putihnya panggil Computer Numerical Control. Ini merupakan mesin yang dikendalikan sepenuhnya oleh komputer. Pergerakan mata alat ini dibina oleh kod-kod CNC. Mesin pelarik CNC ini dapat mengeluarkan produk pelbagai bentuk dengan jumlah pengeluaran yang tinggi. So fungsi dia sama macam mesin pelarik jentera yang selalu digunakan oleh kilang-kilang kecil tu. Tapi kawasan yang dikikir daripada sudut X-axis, Z-axis dan juga Y-axis. So boleh membuat pelbagai bentuk lah dengan mesin pelarik CNC. So kelebihan mesin pelarik CNC ni adalah dapat beroperasi secara automatik, dan kekurangannya adalah kos pembaik pulih yang mahal dan harga untuk membelinya yang mahal. Okey, cikgu nak tanya kamu soalan lah, tapi soalan ni simple je. Saya nak tanya Amar, agak-agak kamu berapa gaji pengendali mesin pelarik CNC ni? Over 10,000 something? Mahal juga. Over 10,000 something? Over 10,000. Lebih kurang lah. Okey, gaji dia average lebih kurang 3,000 USD. So kalau kamu rajin belajar, insyaAllah gaji kamu boleh dapat juga banyak ni. Tapi cikgu kan, kalau contoh kan saya nak mahir dalam bidang CNC ni kan, dalam mesin pelarik ni, kita kena attend kursus ke apa? Kena ada attend khusus. Ada khusus dia. Yang tu kamu kena tanya Cikgu Badrul, sebab Cikgu Badrul dia lebih mahir dalam bab-bab ni. Cikgu Badrul mahir semua cikgu? Ya. Kalau tak boleh Cikgu Badrul, tanya Cikgu Fadnin. Betul. Ya. Kenapa kamu kenal Cikgu Fadnin? Dia kenal saya. Oh, okey, tak apa. Okey, kita masuk ke topik keempat, iaitu bahagian penting di dalam mesin larik. Okey. Ini adalah merupakan bahagian-bahagian penting di dalam mesin larik. Okey, kamu kena ingat tiga perkara je yang ada dalam mesin larik ni, iaitu bahagian kepala, bahagian ekor, kawasan belakang ni kan, dan yang tengah-tengah ni dipanggil pembawa, iaitu carriage. So kita masuk pada bahagian kepala dulu. Yang pertama iaitu bahagian kepala. Okey, ia untuk memegang serta memutarkan bahan kerja. Kalau kamu tengok kat sini ada H4, nampak tak? Ya. Alamak, balik. Dekat cap dia. H4, okey, ini dipanggil cap. Di mana ia untuk memegang ataupun dan untuk memutarkan bahan kerja. Dan serta fungsi headstock ni juga untuk pemasangan alat tambahan seperti bindu, plit pemacu, piring permukaan dan jenis-jenis tertengah. Dan juga ia berfungsi untuk meningkatkan kelajuan pusingan cap dan juga gear di dalam cap itu.
So ini adalah jenis-jenis cat yang digunakan di dalam mesin larik. Yang pertama adalah 3-jaw chucks. Digunakan pada bahan kerja silinder, merupakan penggunaan majoriti lah, selalu digunakan di kilang-kilang. So mostly kilang menggunakan 3-jaw chuck. Kemudian ada 4-jaw chuck. Okey, ia digunakan digunakan bahan kerja berbentuk silinder dan cuboid. So boleh dua bentuk yang boleh digunakan di dalam mesin larik kalau kita pakai 4-jaw chuck ni. Dan ia boleh memegang mata alat dengan lebih kuat berbanding 3-jaw chuck. Kemudian ada spring collet. Okey, spring collet ni adalah untuk memegang bahan kerja yang lebih kecil. So yang lebih kecil tu maksudnya sekecil-kecilnya sebesar 6.5 mm. Kemudian kita pergi ke bahagian tengah mesin larik pula, iaitu pembawa ataupun carriage. Ia untuk memegang dan menggerakkan mata alat dan untuk mengawal mata alat pemotong secara manual ataupun automatic. Okay. So kalau kamu tengok yang bentuk macam handle kereta ni, nampak tak? Steering. Bentuk macam steering kereta ni. Okay. Okay, fungsi dia adalah untuk menggerakkan mata alat. Badan mesin ni ke ataupun bahan alat? Gerak kiri kanan. Yang ni, yang 5A ni, nampak tak? Nampak. Okey. Dia digunakan untuk menggerakkan mata alat dari kiri ke kanan. Okay. Oh, dia macam dia X axis ke Y axis lah macam tu. Kan macam tadi cikgu cakap kan, dia ada X Dia axis untuk menggerakkan dengan Y axis. kepada Y axis. Oh, Y axis. Kalau 3B ni pula untuk menggerakkan ke depan, ke belakang, dan dia akan bergerak ikut X axis. Oh. Okey. Kemudian yang ketiga adalah bahagian echo. So bahagian echo ni terletak di bahagian ranjang bed. Okey, yang bawah ni dipanggil bed. Dan boleh bergelonsor di atasnya bagi mengikut panjang benda kerja dan menyokong bahagian hujung benda kerja. Tempat pemasangan alat tambahan seperti cak, gerudi, ketengah, pelulas dan mata gerudi. So fungsi bahagian ekor ni, kalau kamu nampak yang bahagian hujung ni adalah digunakan untuk menggerudi ataupun menebuk bahan kerja. Okey. Kita masuk pada quiz. Ada tak link saya bagi kat kamu semua? Ada cikgu. Ada ya? Ada. Ada. Sila masuk ya. Kahoot. Sekejap ya. Game. Apa game pin cikgu? Game pin dia apa cikgu kan? Kau boleh tulis dekat chat tu. Sekejap ya. Cikgu try tengok dia punya preview. Boleh. Okey. Cikgu nak copy paste. Kat mana nak send message? Kat mana nak message? Oh, ada. Cikgu? Ada. Siapa yang cakap tu? Minta cikgu. Maaf cikgu. Saya baik kamu minta maaf. Kalau tidak, cikgu bagi assignment kat kamu. Siapa yang tak masuk lagi? Okey, Aiman. Cikgu Fadli sampai saya. Fadli?
Ni macam mana boleh ada Akilah ni boleh tersesat ni? Cikgu tak perasan ke kelas kita ni Akilah mana seorang ni? perempuan? Astagfirullah. Ni budak kelas lain ni. Cikgu tak tahu ke kelas kita ada seorang perempuan lah cikgu. Oh, okey, tak apa. Semua dah masuk dah ke? Okey, tak apalah, kita start dululah. Okey. Badrul tak masuk lagi. Dah masuk. Badrul cepatlah Badrul. Orang tengah tunggu awak ni. Ada tak Badrul link yang saya bagi? Ada. Mana cikgu tahu Badrul tak masuk lagi? Dia mesej saya. Tak, Hey. Okay, kita start ya. Kita start quiz. Saya nak jadi caster je. Jadi MC. Baik cikgu. Jangan Okay, cikgu apakah gepak pula. tujuan mesin larik? Apakah tujuan? Apa jawapan dia? Oh, sekejap. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Sorry. Apakah tujuan mesin lari? Okay, 4 orang betul. So, apakah tujuan mesin larik? Ia untuk menghasilkan besi berbentuk silinder dengan cara bahan kerja yang berpusing. Okay, 4 orang betul. Seorang tak masuk ini. Kau tak ada line kot cikgu. Okay, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Baik cikgu. Benda kaliper digunakan untuk ketepatan diameter, panjang lebar dan bahan kerja. Betul atau salah? Cikgu tak cakap pun pasal bandnya kaliper tadi. Tiba-tiba Saya bagi tak soalan cakap ke tadi? Adalah tadi dalam slide. Aku kamu check balik. Sorry. Saya tak perasan. Janganlah Saya Fadli. kurang. Sorry Fadli. Kenapa projek bawang? Saya jawab betul dua-dua. Soalan seterusnya kita akan masuk. Okey, nyatakan proses berikut. Oh ini facing kan? Ni facing kot ke? Tak. Ada saya terang tadi. Oh ya, ada tadi. Semua dah jawab ya? Dah cikgu. 4 orang baru jawab. Okey, jawapan dia adalah melarik permukaan. Dua cikgu, facing cikgu. Nampaknya akhirnya jatuh ke tangga kelima. Alhamdulillah. So Man dapat tempat. Alhamdulillah. Saya cikgu. Okey, nyatakan jenis mesin larik seperti dalam gambar. Okey. Okey, mesin larik CNC betul. Tepat sekali ya. Semua merah aja. Jawapan dia. Okey, ini soalan yang terakhir. Okey, nyatakan fungsi cap. Okey, betul. Ada 4 orang betul. 2 orang lagi tak jawab. Oh, ada seorang yang salah. Seorang lagi tak jawab. Apa yang salah ni? Okey. Yang untuk memegang bahan kerja. Tepat sekali ya. So, tempat ketiga dimenangi oleh Hanif. Tempat kedua dimenangi oleh Fatnin. Dan tempat pertama dimenangi oleh Aiman. Aiman, nanti saya bagi hadiah. Nanti saya akan follow Instagram kamu. Kamu jangan risau. Kau baru follow. Macam mana tu hadiah? Okay.